Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak semua sihat. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi kelas PDPR kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam. So hari ini saya akan membincangkan tajuk di bawah bidang akhlak Islamiah. Cuba teka tajuk apa? Okey, tajuknya ialah tawaduk menghasilkan kesucian jiwa. Jadi anak-anak pernah dengar perkataan tawaduk? Kenapa tawaduk ni boleh menghasilkan kesucian jiwa? Jadi hari inilah kita nak belajar ya apa itu tawaduk dan bagaimana tawaduk itu dapat menghasilkan kesucian jiwa. Baik anak-anak, apa yang dimaksudkan dengan tawaduk? Pertama sekali ialah kita nak tahu apa sebenarnya maksud tawaduk. Baik, tawaduk ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Maksudnya hati kita rendah, rendah hati kepada Allah dan juga bukan kepada Allah sahaja tetapi sesama manusia. Maksud kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita rendah hati nak melakukannya. Kalau Allah perintahkan kita solat, kita rendah hati melakukannya. Sebab tanda-tanda orang yang sombong, sebab tawaduk ni lawan dia sombong, takabur. Jadi bila kita orang yang sombong dengan Allah, kita tak buat apa yang Allah perintahkan. Kita tak tunaikan solat, Allah suruh kita tutup aurat, kita buka aurat, kita pakai pakaian tak menutup aurat, maka itu bukan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi apabila kita tak rendah hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mungkin tidak rendah hati dengan sesama manusia. Jadi itulah sebenarnya maksud tawaduk. So sikap kerendahan hati kita bukan kepada manusia sahaja, tapi yang paling utama ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak. Seterusnya, dalil nakli tawaduk. Betul ke ada tawaduk dalam agama kita? So mana sumbernya? So sama-sama kita tengok apa itu dalil nakli untuk tawaduk. Okey, dalil nakli yang pertama ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjatnya. Jadi kalau kita merendah diri kepada Allah, Allah akan angkat darjat kita. Maksudnya apa sahaja perintah Allah, kita dapat rasai Allah lah yang segala-galanya bagi kita. Kita akan ikut apa sahaja perintah Allah. Kita akan laksanakan dan tinggalkan semua larangannya. Dan juga kita anggap semua kelebihan yang kita ada, semua kekuatan yang kita ada, semua rezeki yang Allah bagi kepada kita, segala kenikmatan itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita merasakan kita rendah sahaja di sisi Allah, jadi Allah akan mengangkat kedudukan kita. Jadi itu dalil betapa kita perlu tawaduk kepada Allah dan insya-Allah juga akan tawaduk kepada sesama manusia. Okey, seterusnya dalil yang kedua, innallah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabri ahadun ala ahad. Jadi apa maksudnya? Daripada ayat bin Hamar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Sebagaimana Ustazah cakap pada awal tadi, tawaduk lawannya sakit apa? Sombong ataupun sifat sombong. Berpenyakit. Penyakit apa? Sombong dan takabur. Okey anak-anak, sebenarnya sombong ini adalah dosa yang dilakukan kepada Allah, yang pertama dilakukan oleh Allah, iaitu apa? Iblis yang sombong apabila Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mahu melaksanakannya. Kerana apa? Kerana iblis merasakan dia lebih hebat daripada Nabi Adam.
Jadi untuk melawan sikap sombong ini, kita kena ada sikap ataupun sifat tawaduk. Okey. Jadi itu dalilnya. Itu perintah Allah Ta'ala. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat tawaduk. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memiliki sifat tawaduk. Okey. Seterusnya kita nak tengok contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam buku teks, tiga contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tawaduk dalam pergaulan. Anak-anak boleh rujuk semula dalam buku teks yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tawaduk dalam pergaulan. Di mana Rasulullah ni kalau bergaul, terutamanya dengan kanak-kanak, Rasulullah sentiasa memberi salam terlebih dahulu. Jadi walaupun Rasulullah mempunyai kedudukan yang istimewa, tinggi, tapi Rasulullah tidak menganggap macam tu. Tak sempat lagi anak-anak tu bagi salam, Rasulullah dah bagi salam. Sebab Anas bin Malik Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi yang terdiri daripada kalangan kanak-kanak yang daripada kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kanak-kanak, Rasulullah akan memberi salam dan mengusap dan membelai rambut anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Jadi itu adalah contoh tawaduk Rasulullah dalam pergaulan. Dan kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya pun, kalau Rasulullah ni dia memang dahulu yang bagi salam. Tak sempat sahabatnya bagi salam, dia akan bagi dulu. Jadi itu contoh tawaduk Rasulullah dalam pergaulan. Itu contoh, baru satu contoh, banyak lagi contoh tawaduk sebenarnya dalam pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Yang kedua, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Bukan dalam pergaulan sama masyarakat saja dengan sahabat saja, tetapi juga tawaduk dalam kehidupan berumah tangga. Sebab apa? Ketika bersama-sama dengan keluarga, Rasulullah sangat tawaduk juga, iaitu Rasulullah suka membantu isterinya membuat kerja-kerja rumah. Ini dapat dibuktikan apabila seorang sahabat iaitu Urwah bin Zubair bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, yang mana adakah Rasulullah bekerja dalam rumah baginda. Aisyah menjawab yang Rasulullah memang menampal selipar Rasulullah, kemudian menjahit pakaian dan melaksanakan kerja-kerja rumah seperti orang lain juga. Bukannya Rasulullah ini ketua negara, maka dia perlu menyuruh isterinya yang melaksanakan semua kerja-kerja rumah tersebut. Tapi Rasulullah tetap melakukannya sendiri. Dekat situ kita boleh tengoklah macam mana orang Islam sendiri, lelaki-lelaki Muslim ni, yang mengakui beriman dengan Allah dan juga Rasul, macam mana kehidupannya di rumah tangga, dalam rumah tangga. Adakah kerja-kerja rumah semuanya dibuat oleh isteri? Pernah bantu tak isteri? Jadi nanti anak-anak yang lelaki, nanti macam mana harapan anak-anak apabila nak mendirikan rumah tangga. Jangan jadikan isteri sebagai pembantu rumah. Sekali-sekala ataupun sentiasa amalkan, bukan sekali-sekala saja, sentiasa amalkan supaya kita turut sama bersama dalam rumah tangga, membantu isteri kita. Contohnya kita siang ikan ke, menyiang, betul ke menyiang, siang ikan, kalau ikan yang besar-besar macam ikan tongkol, kalau orang Terengganu panggil ikan air, yang mana kita kena tolonglah isteri kita, ataupun nak sidai kain. Jangan pula nanti takut dikata orang queen control, isteri itu sebagai queen control sebab nampak suaminya buat kerja rumah. Tak boleh macam tu, sebab Rasulullah memang bantu isteri dia dalam kerja-kerja rumah tangga. Jadi begitu anak-anak, nanti kalau berumah tangga selalulah bantu isteri, kasihan belas kepada isteri. Kadang-kadang isteri pun penat seharian di rumah. Jadi jangan kita nak mengambil sunnah dari sudut poligami saja, tapi banyak lagi sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah, terutamanya buat baik dengan isteri dan anak-anak di rumah. Baik. Kemudian yang ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah ini tidak pernah mencela makanan. Apabila dirasa selesa dengan makanan tu ataupun dirasa makanan tu boleh dimakan, sedap, dimakan. Tapi kalau dia tak sedap, ditinggalkan makanan tersebut tanpa bercakap apa-apa. Tak ada celaan. Kalau macam kita, kalau tak sedap, kita akan cakap, tak sedapnya makanan ni. Macam-macam kita kata. Jadi kita ambil, ini pun sunnah Nabi dari sudut bertawaduk dengan makan dan juga minum.
Jadi begitu anak-anak. Bukan sahaja dengan manusia tetapi dengan makhluk lain pun, dengan makanan pun bersikap tawaduk, dengan minuman pun bersikap tawaduk juga. Jadi itulah Rasulullah yang sepatutnya menjadi contoh ikutan kepada kita umatnya. Jadi nanti bila kita dapat makanan yang tak sedap ke, biasalah kan ada makanan yang sedap, ada makanan. So kita amalkan, kalau makan yang sedap, cakap Alhamdulillah, cakap syukur dengan nikmat rezeki daripada Allah. Kalau tak sedap pun Alhamdulillah juga, itu adalah rezeki kita. Tapi jangan dicela makanan tersebut. Okey? Baik anak-anak. Seterusnya ialah spektrum ilmu yang mana kita melihat mengambil perbuatan membazir sangat dilarang dalam Islam. Itu contoh tidak tawaduk dengan makanan ya, sebab kita diberi nikmat oleh Allah Taala dengan nikmat makanan, rupanya kita uh, terlalu mewah, kita makan makan pun ada pembazirannya, makan sikit banyak yang buang daripada yang kita makan ya. Kalau rasa kita tak nak makan, makan ikut kemampuan kita. Jangan semua benda yang kita nak rasa, tapi perut kita saiznya taklah besar sangat, tapi kita nak muat banyak benda. Jadi itu sebab berlakunya pembaziran dari sudut makanan dan apa sahajalah, bukan makanan sahaja. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dari surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi anak-anak, kita tidak mahu termasuk dalam kalangan orang yang berkawan dengan syaitan. Jadi elakkan daripada membazir anak-anak ya. Baik anak-anak, seterusnya hikmah tawaduk. Pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Sebenarnya semua orang ada sikap takabur atau rasa bangga diri ataupun rasa macam sombong. Kalau ada kelebihan, pastinya lah kalau ada kekayaan akan datang rasa sombong, rasa hina orang lain yang tak kaya macam kita, contoh. Apatah lagi kalau diuji dengan kepandaian, ketinggian ilmu, kecantikan dan juga kehandsoman fizikal contohnya. Dapat kesempurnaan fizikal, maka akan ada rasa sebenarnya kita lebih daripada orang. Jadi untuk orang yang ada kelebihan-kelebihan, semua orang ada kelebihan sebenarnya, jadi kena pupuk dirinya untuk untuk sematkan dalam hati sebenarnya itu adalah kelebihan yang Allah bagi pada kita, dan kena memaksa diri kita, mengajar diri kita untuk rendah hati, iaitu tawaduk tadi. Jadi dengan mengajar diri kita, mendidik diri kita bermujahadah untuk tawaduk ini dapat membentuk insan yang bertakwa. So apa, kita cuba untuk mengamalkan sifat mahmudah. Bertakwa ni maksudnya kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, kita akan dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Kalau orang yang ada kelebihan macam mana pun, kalau dia tak sombong dengan orang, semua orang akan sayang dia. Contoh, kalau Ustaz Abid Liu, semua orang sayang dia sebab dia tak sombong, walaupun dia kaya, dia banyak bantu orang miskin. Jadi itu contoh hikmah tawaduk, dikasihi masyarakat. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Kadang-kadang bila seorang bapa, kalau dia ada sikap tawaduk, dia boleh melenturkan egonya semata-mata kerana dia rasa tindakannya salah. Ada orang dia rasa dia betul sepanjang masa. Jadi bila ada sikap tawaduk ini, insya-Allah keluarga itu akan menjadi harmoni sebagaimana harmoninya keluarga Rasulullah. Sebab Rasulullah sentiasa ada tawaduk dengan ahli keluarganya, dan kita pun pasti akan menghormati orang yang ada sikap tawaduk ini. Tidak kira ibu ataupun ayah kita ataupun abang kita, kakak kita, insya-Allah akan membentuk keluarga yang harmoni. Baik anak-anak, hikmah tawaduk ialah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Jadi orang bersyukur pastinya mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Apa kaitan tawaduk dengan bersyukur? Sebab bila kita dikurniakan nikmat, sebagai tanda kita merasakan segala nikmat itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau ada harta, kita bersedekah. Itu
menunjukkan kita bersyukur dengan nikmat harta. Kalau kita ada ilmu, kita berkongsi ilmu kita supaya orang lain yang tak tahu boleh jadi tahu dengan ilmu tersebut, tidak menjadi jahil. Itu juga adalah nikmat yang kita gunakan pada jalan yang betul. Maka itu tandanya kita tahu nikmat itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai tanda kita bersyukur ialah kita menggunakan nikmat tersebut di jalan yang betul. Jadi bila kita bersyukur, kita akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Maka oleh sebab itulah anak-anak, perkara yang mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah antaranya ialah di ranking yang utama redha dengan semua apa yang Allah bagi pada kita. Yang kedua bersyukur dan yang ketiga sabar. Itu yang Ustazah belajarlah. Jadi kedudukan syukur ni sebenarnya lebih tinggi daripada sabar. Kedudukan pahala dia. Jadi itu sebab apa sahaja nikmat yang kita dapat bersyukurlah. Apa sahaja dengan bersyukur itu menunjukkan kita sudah memiliki ada sifat tawaduk ataupun sikap tawaduk dalam diri kita. Ingat, dengan adanya syukur, dengan adanya sikap tawaduk, maka kita akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Seterusnya, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Anak-anak ingat tak sejarah pembukaan Mekah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah, tapi Rasulullah masuk kota Mekah dalam keadaan tunduk, bukannya sehingga dikatakan janggutnya terkena pelana binatang tunggangannya, menunjukkan sikap merendah diri ataupun tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kepentingan dirinya tapi untuk kepentingan Islam. Kalau Abu Bakar pun macam tu, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar ni dia apabila dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu kepada Abu Bakar yang Abu Bakar sikapnya dipuji oleh Allah, segala kebaikannya. Abu Bakar menangis, bukan kerana suka dipuji, bukan dia tak menghargai, tetapi kerana dia rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang memberi kebaikan untuknya ataupun kekuatan untuk melakukan kebaikan itu sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi itulah kita kena budayakan sikap merendah diri demi bukan untuk kita, bukan untuk orang beranggapan kita ini ada tawaduk, kita ni bagus, tapi untuk kepentingan Islam itu sendiri supaya apabila kita berakhlak begitu, orang akan tertarik dengan agama kita. Dah selesai dah pun kelas PDPR kita hari ini. So, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jadi, kita teruskan PDPR kita ini dengan sedikit latihan untuk menguji minda anak-anak ataupun kefahaman anak-anak berkait dengan topik ini. Itu saja anak-anak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.